Perang Hunain adalah perang yang hampir membuatkan tentera Islam tewas di awalnya disebabkan perasaan riak dan bongkak, hinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kemenangan besar buat umat Islam setelah perasaan mengharap dan berserah hanya pada Allah Azza wa Jalla wujud kembali dalam diri tentera Islam pada 11 Syawal 8 Hijrah bersamaan 630 Masihi. Selepas pembukaan kota Mekah oleh baginda Rasulullah SAW, segala berhala dimusnahkan dan ramai di antaranya telah memeluk Islam. Namun, masih ada sebilangan kaum yang belum menyerah dan telah bersatu untuk melawan kaum muslimin seperti kaum Badui dari suku Hawazin dan Saqif. Selepas kabar serangan yang bakal terjadi dari kaum tersebut sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW pada 6 Syawal 8 Hijrah, persiapan perang disusun dan inilah perang yang terbesar jumlahnya bagi tentera Islam, iaitu sebanyak 12,000, di mana 2,000 daripadanya adalah warga Mekah yang baru memeluk Islam. Pada 10 Syawal 8 Hijrah, tentera Islam tiba di lembah Hunain. Ujian iman pertama buat sebilangan yang menyertai peperangan Hunain bermula setelah melihat sebatang pohon yang digantungkan senjata-senjata pada rantingnya. Perbuatan tersebut dipercayai adalah untuk mencari berkah buat kaum musyrikin. Lalu berkatalah, "Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwar seperti milik mereka." Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah SAW lantas bertasbih dan berseru, "Ucapan kalian demi Allah Azza wa Jalla sangat mirip dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Buatkan sesembahan untuk kami seperti sesembahan mereka. Kalian pasti akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian. Sesungguhnya perasaan syirik mulai menguasai sebilangan mereka." Melihat jumlah ketenteraan kaum muslimin yang besar, ujian iman kedua daripada Allah SWT bermula buat sebilangan mereka. Bahkan dalam perang Badar, jumlah tentera Islam yang sedikit juga mengalahkan musuh. Ini kan pula dengan jumlah sebesar ini. Perasaan takjub ini disebut dalam surah At-Taubah ayat 25. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Rasulullah SAW yang mulai sedar akan perasaan riak sebilangan tenteranya, maka SAW segera bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla selepas solat subuh dan berdoa, "Ya Allah Azza wa Jalla, dengan kekuatanmu aku berjuang, dengan kekuasaanmu aku melawan, dan dengan pertolonganmu aku berperang." Pada 11 Syawal 8 Hijrah, tentera Islam yang diketai Khalid Al-Walid pun mulai bergerak menuruni lembah Hunain. Dan tidak terduga, mereka dikejutkan dengan hujanan panah kaum musyrikin dari kanan dan kiri lembah. Akibatnya, Khalid Al-Walid terluka parah dan sebilangan mereka berundur meninggalkan pasukan. Rasulullah SAW berseru, "Wahai pasukan, kemarilah. Aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Nabi yang tidak berdusta. Akulah putera Abdul Muttalib." Menurut riwayat yang paling sahih, saat itu yang bersama Nabi adalah sekitar 80 orang. Di antara yang tetap bersama beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Muttalib, dan Al-Fadil puteranya Abu Sufyan ibn Haris, dan Ja'far puteranya Rabi'ah ibn Haris, Usamah bin Zaid, dan Aiman bin Ubaid. Abbas bin Abdul Muttalib yang bersuara lantang diminta Rasulullah untuk memanggil para tentera yang telah berbai'ah. Lalu berserulah dia sekuat tenaga, "Di manakah mereka yang berbai'ah di bawah pohon samurah?" Mendengar seruan tersebut, lantas mereka menjawab, "Ya labaika, ya labaika." Lawanlah orang-orang kafir itu. Demikian pula dengan kaum Ansar yang juga dipanggil agar kembali, "Ya asyarul ansar, wahai sekalian kaum Ansar." Seruan Abbas kembali menaikkan semangat tentera Islam dan kembali mereka menempuh peperangan dengan tawakal hanya pada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW lantas memungut beberapa butir kerikil, lalu melemparkannya ke arah orang-orang kafir, lalu berkata, "Kalahlah kalian demi Rabbnya Muhammad." Dengan bantuan Allah Azza wa Jalla, tentera musyrikin pun mulai penat dan akhirnya berundur dan menerima kekalahan.
12,000 tentera pun akan kalah jika dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap sesuatu adalah miliknya. Sesungguhnya tiada satu perkara pun yang dapat dilakukan tanpa keizinan Allah Azza wa Jalla, dan segala yang dilakukan wajiblah hanya mengharap pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tawakal setelah berusaha itulah titik kejayaan bagi mukmin yang beriman.